السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala akan dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk hadis yang ke-33. Al-hadits ats-tsalits was-salasun, hadis yang ke-33. Nazariyat ad-da'wah wa itsbatul huquq, itu teori dakwaan dan penyabitan hak terhadap manusia. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره. هكذا وبعضه في الصحيحين. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalau diberikan kepada orang ramai, ataupun kalau diberikan kepada sesiapa saja dengan sebab dakwaan mereka, pastilah ramai orang akan mendakwa terhadap harta seseorang dan juga akan mendakwa dakwaan yang berbentuk pembunuhan dan sebagainya. Tetapi bukti mesti dikemukakan oleh pendakwa, dan sumpah mesti dilakukan oleh orang yang menafikan dakwaan itu, yakni mana orang yang kena dakwa lah, dia mesti yamin, bersumpah, sumpah nafi. Hadis ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga oleh orang lain. Demikianlah, dan sebahagian lafaz hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi malam ini kita akan membicarakan hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-33, iaitu berkaitan dengan dakwaan dan penyabitan hak seseorang. Yang mana perbincangan ini kita akan berpandukan kepada sebuah hadis yang diriwayat daripada Ibnu Abbas, seperti yang saya telah sebutkan tadi dan kita telah terjemah. Yang mana hadis ini seperti mana yang disebutkan bahawa dari segi taraf dia adalah hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga oleh orang lain. Dan disebut di hujung tu bahawa sebahagian lafaz hadis ini ada tersebut dalam kitab Bukhari dan Muslim. Yang mana kalau kita tengok dalam asal kitab Bukhari Muslim, dia ada sedikit perbezaan. Misalnya dalam teks hadis ini, dalam kitab Bukhari Muslim ada disebut gini, dia lain sikit, ada perbezaan. Misalnya, law yuqtan nasu bid'awahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum walakin al-yamin 'ala al-mudda'a 'alayh fi sahihain. Itu kalau dalam Bukhari Muslim dia sebut begitu.
Dia tak ada al-bayyinatu 'alal mudda'i, itu tak ada disebut. Dalam Bukhari Muslim tak ada sebut. Tapi dalam riwayat Imam Baihaqi ni itu dia ada sebut. Dalam satu riwayat lain juga juga terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim ada disebut, bersumberkan daripada Ibnu Abbas, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qada anna al-yamina 'ala al-mudda'a 'alayhi fi sahihain. Mana tak ada juga sebut walakin al-bayyinah 'ala al-mudda'i, itu tak ada juga sebut. Tetapi secara kesimpulan lah, kerana sini dia banyak dia mari, kalau kita tengok dalam mana kitab-kitab lain dia akan sebut lah. Tetapi hadis-hadis yang menyebutkan tentang kes qada berkait dengan qada ini, berkait dengan kes dakwaan, kes yang diangkat ke mahkamah, dakwaan, sebenarnya banyak hadis. Banyak hadis yang memberi erti pendakwaan. Seseorang dakwa seseorang yang lain, sama ada dakwa dalam bentuk harta ke, dia kata dia ni pernah ambil tanah saya misalnya gini-gini, dulu keturunan dia dulu, beberapa lapis dulu tok dia ni pernah ambil tanah tok saya dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak sebenar, jadi saya nak tuntut balik. Itu dakwaan dalam bentuk harta. Ada juga dakwaan dalam bentuk kes pembunuhan. Seseorang itu dakwa mana berlaku pembunuhan, dia tuduh orang ni laku misalnya, tapi dia tidak ada bukti. Itu kes yang disebut dalam hadis ni lah. Tak apa, kita tengok selepas ni. Tetapi dalam selain daripada Sahih Bukhari Muslim, juga riwayat daripada Ibn Abbas ada sebut al-bayyinatu 'ala man idda'a wal yaminu 'ala man inkara. Ada disebut gitu. Mana bukti. Orang yang nak dakwa dia kena ada bukti. Bagi pihak yang kena dakwa dia kena bersumpah. Kena bersumpah. Itu asas dia gitu, secara prinsipnya begitu. Jadi hadis-hadis seumpama ini yang berkait dengan tuntutan dalam konteks mana kehakiman lah, dalam perbicaraan, mana orang yang dakwa itu, pendakwa itu dia kena ada bukti dan sumpah balik orang, bersumpah balik orang yang didakwa. Jadi hadis-hadis yang bererti sedemikian banyak sebenarnya hadis. Memang banyak. Walaupun kalau lihat mungkin ada perbezaan beberapa lafaz, tetapi asal dia yang menyentuh berkenaan dengan dakwaan, berkenaan dengan pembelaan, mempertahankan diri, itu memang banyak hadis. Memang banyak hadis. Misalnya secara praktikalnya pernah berlakulah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Ash'ath bin Qais dia kata, saya ada berbantah berebut satu sumber air, telaga. Dakwa secara ringkas, dakwa lah, kira balas lah. Jadi kes itu diangkat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata siapa dia yang dakwa, dia kena bagi saksi lah, bukti bahawa telaga ni dulunya pernah dimiliki oleh keturunan dia. Kena mari bukti, kena ada bukti. Kalau dia boleh mari penduduk setempat tu ramai lah, 10 orang ke 20 orang, awak mari bukti dalam bentuk manusia lah yang boleh bersaksi bahawa telaga ni, sumber air ni pada asalnya adalah milik keluarga ni, cuma dirampas ataupun diambil secara tidak sebenar. Biar terbukti begitu. Biar terbukti. Jadi orang yang didakwa itu dia boleh bersumpah nak menafikan benda tu. Lepas tu kena masuk mahkamah, kena cara lah. Kena masuk mahkamah, kena cara. Itu mana kedudukan hadis ni gitu, pokok perbicaraannya begitu. Baik, sekarang ni kita nak tengok dulu lah. Jadi ulama ada buat, dia kata dalam hadis ni makna umum hadis ni apa dia? Apa makna umum hadis ni? Daripada hadis ini, seperti yang saya terjemah tadi, kita boleh faham beberapa perkara. Ini makna ijmal, makna secara umum hadis ini, iaitu Nabi SAW melalui hadis yang ringkas ini, bersumberkan daripada Ibnu Abbas ini, kita dapati bahawa Nabi SAW nak menjelaskan kedudukan agama Islam ini. Dari segi prinsip ataupun matlamat yang tertinggi Islam adalah insaful mazlumin, untuk memberi kesedaran
kepada orang-orang yang untuk menginsafkan al-mazlumin, untuk memberi keadilan, kesaksamaan kepada orang yang teraniaya. Jadi orang yang dizalimi mesti dibela. Jadi hadis ni nak menyatakan bahawa Islam ni dia letak perkara asas lah, perkara pokok, menjadi matlamat agama Islam untuk membela orang yang teraniaya, orang yang dizalimi. Dan melalui hadis ini juga kita nampak bahawa Islam meletakkan matlamat untuk memberikan hak kepada orang yang berhak. Itu tujuan dia. Orang yang berhak dapat, dia ada hak dalam benda ni, memang dia berhak dapat, dia patut dapat. Jadi perkara ini diberi penekanan oleh agama dengan maksud untuk mewujudkan satu suasana yang aman, masyarakat yang tenteram, dan untuk mewujudkan keadilan sejagat. Kerana banyak krisis yang berlaku atas dunia ini kerana apa? Kerana manusia tidak mendapat pembelaan. Manusia tidak mendapat pembelaan. Kalau sekiranya manusia itu yang tidak dapat pembelaan itu dalam jumlah yang ramai, skala yang besar, kita kata dia boleh sampai satu peringkat dia akan meletus menjadi revolusi seperti mana yang kita tengok dalam kehidupan kita sekarang ini. Setengah-setengah negara tu berlaku, kita kata kebangkitan rakyat memprotes kerajaan sehingga menyebabkan terbunuh begitu ramai, bangkit memberontak menentang kerajaan. Kenapa? Dia berasas kepada rasa tidak puas hati bila hak dia dinafikan. Itu sebenarnya punca. Jadi benda tu benda penting lah. Jadi dalam sebuah negara kalau sekiranya berlaku, kita kata pemberontakan, segala kebaikan yang ada dalam negeri itu dia akan hilang. Dan bila berlaku dalam bentuk yang begitu ramai, negara bergolak, dia nak pulih balik, nak jadi tenang tu payah. Kadang-kadang 50 tahun tak selesai lagi. Lebih-lebih kalau campur tangan pula kepentingan negara lain pula atas negara dia tu, lagilah banyak masalah. Tapi kok mana pun Islam sebagai agama yang dimiliki oleh Allah SWT sebut bahawa manusia ni dia cipta, manusia ni makhluk ni semuanya Allah cipta. Allah tahu punca yang paling besar manusia ni jadi kucak-kacir adalah kerana apa? Tidak ada ketenangan, dengan sebab tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan dalam konteks hak tidak diberikan kepada orang yang sepatutnya. Jadi perkara itu dia besar. Dia besar, bukan benda kecil. Kalau kita turun ke peringkat yang rendah, kita kata dalam konteks keluarga, kita kata konteks keluarga. Ini kita ambil contoh yang kecil, misalnya 5 orang. Katakanlah seorang saja anak tu yang tidak, mana ayah dia tidak berlaku adil kepada dia. Pemberian, kita kata kasih sayang ke, ataupun pemberian dalam bentuk nafkah maliyah ke benda ke, tidak sama. Dia rasa dia anak tiri ke, dia kata. Mana dia ni tidak diberi hak yang sepatutnya seperti mana adik-adik dia yang lain. Kalau mari perasaan itu, dia akan timbul masalah dalam keluarga. Itu kita kata dalam sebuah keluarga yang kecil. Jadi kalau keluarga yang besar dalam sebuah negara, kalau berlaku lagu tu, kerajaan tidak beri hak pada rakyat dia, macam-macam boleh berlaku. Macam-macam boleh berlaku. Jadi dia perlu sedar lah benda tu, perlu sedar. Perlu sedar. Jadi benda ni dia berlaku tu ada sebab dia. Atas dunia ni setiap benda yang berlaku dia ada sebab dia. Jadi mana pihak rakyat, pihak kerajaan kena tengok lah. Kena tengok. Kalau kezaliman itu berlaku dalam skala yang besar, kezaliman itu dalam bentuk mana penganiayaan dalam jumlah yang besar, itu bahaya, sangat bahaya. Boleh jadi sekarang ni tak berlaku lagi, seperti yang berlaku di Timur Tengah, kita kata. Boleh jadi dia akan berlaku. Hak berlaku di Timur Tengah sekarang ni, pemberontakan dan sebagainya, itu hasil kesan daripada puluhan tahun rakyat dia tidak diberi hak yang sepatutnya. Dia tahu negara dia tu kaya, tetapi dia tak dapat nikmati kekayaan. Boleh jadi benda tu generasi awal hak peringkat hak mula-mula rasa benda tu mati dah. Boleh jadi hak memberontak generasi cucu dah. Tapi benda tu berlaku. Itu tujuan sebab Islam letak benda ni tinggi. Tinggi benar, matlamat yang paling tinggi lah. Asma' aghradil Islam. Antara tujuan yang paling tinggi, objektif yang paling tinggi yang diletak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Islam itu adalah keadilan sejagat. Oleh kerana ada di kalangan manusia ini
yang tidak dapat mengawal perasaan dia untuk merampas hak orang lain. Dia tidak dapat kawal. Ada setengah orang tidak tak dapat kawal. Hak dia, hak orang apa dikira hak dia juga. Ada jenis lagu tu manusia ni, ramai jenis lagu tu. Dan dia mengambil harta orang lain secara tidak benar, secara batil. Kadang-kadang benda ni berlaku dengan saluran mahkamah. Benda ni kadang-kadang berlaku bukan rampasan dalam bentuk koboi, itu tidak. Dia berlaku dalam bentuk pemalsuan dokumen. Dalam bentuk maknanya mahkamah. Dia reka bukti-bukti yang palsu dan sebagainya. Yang diistilahkan dengan hak dia boleh tak ada semua tadi tu, bidda'awal kadhibah, dengan dakwaan-dakwaan yang palsu. Oleh itu, Islam telah meletakkan, mengasaskan, membentuk satu kaedah yang sangat mantap, yang sangat kukuh, yang menjadi asas yang penting dalam asas ataupun dalam sistem penghakiman yang saksama. Jadi hadis ni ayatnya asas untuk keadilan juga apa dia? Manusia tu bila dia nak dapat harta orang lain, dia mesti melalui saluran yang cukup bermaruah, iaitu dia kena buktikan dakwaan dia itu betul. Itu manusia yang bermaruah. Tidak dikira kebenaran dia tuntut hak dia. Tidak dianggap dia ni materialistik. Nak ke benda tu, rela nak makan. Tak apa tu. Asalkan ada asas dalam dakwaan dia. Dia al-bayyinah. Mana bukti tu. Tidak salah. Bahkan dia tu boleh pahala tu. Ulama kata boleh pahala. Sebab dia tuntut hak dia. Dia boleh pahala. Jadi asas penghakiman yang adil, iaitu tidak menerima pakai semata-mata dakwaan tanpa ada bukti-bukti dan qarinah ataupun clue-clue yang boleh membantu dakwaan dia. Dan orang yang didakwa, dia boleh bersumpah. Bersumpah ni maksudnya dia menafikan dakwaan itu. Ulama sebut bersumpah ni tidak semesti sini maksud dia tahlif sini, tidaklah dia kata wabillahi wa tallahi wa billahi dan sebagainya. Tidak mesti begitu. Itu asal lah. Dia kata saya nafikan sekeras-kerasnya dakwah itu. Itu sudah kira maknanya berlaku balik pihak dia, menolak. Dia sudah dikira sebagai mungkir, orang yang tolak dakwah itu. Dia kena ada bagi pihak dia. Jadi dengan kaedah yang besar ini, Islam telah membuktikan betapa seriusnya agama Islam itu untuk menjaga hak orang ramai, dengan berlandaskan kepada satu kaedah yang bersifat universal, satu kaedah yang bersifat sejagat, yang boleh diterima oleh mana-mana manusia. Mana manusia boleh terima ni. Hak ni orang kafir pun dia boleh terima ni. Sebenarnya kedudukan ni itu makna secara umum, makna secara ijmali, secara umum hadis ini. Baik, sekarang kita nak tengok mana kedudukan nas dia, teks dia dari segi lafaz dia. Yang mana dalam hadis ini Nabi SAW sebut, kalau law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Kalau diberikan kepada orang ramai ataupun sesiapa saja dengan sebab dia dakwa, dia kata tanah ni asalnya hak saya, bui selalu misalnya, semata-mata dakwa. Kalau dibui gitu, akan ramai, akan rosak sistem hidup manusia ni, akan rosak. Maknanya setiap dakwa kalau dilayan, diterima tanpa ada bukti, tanpa ada saksi, kita akan tengok akan berlaku hidup manusia ni penuh dengan kekalutan, penuh dengan tak boleh nak bayar teruk. Dia mana dalam hadis ni Nabi sebut ladda'i, pasti ramai orang akan dakwa, ini harta dia, dia tu buta dengan saya, dia tak bayar. Tapi tak ada surat cak ke apa, kita kata tak ada saksi, tapi dia kalau semata-mata dakwa gitu nyanyi akan berlaku kezaliman yang berleluasa. Semata-mata dakwa, dia tak boleh mari bukti. Jadi sebab itulah ulama kata
ladda'a rijalun amwal. Ladda'a situ, dakwa situ apa maksud sebenarnya? Dakwa itu maksudnya la akhadha. Kalaulah pihak mahkamah itu semata-mata ada dakwa, maka dia layak dakwa itu, dia terima tanpa melihat pada bukti dan saksi, maka manusia ni bebas mengambil harta orang lain. Jadi lagu itulah kesannya, akan jadi lagu. Begitu juga kes pembunuhan dan sebagainya. Tetapi bayyinah alal mudda'i wal yamin ala man ankara. Tetapi Nabi SAW dalam banyak hadis bahawa orang yang dakwa tu dia kena mari buktilah al-bayyinah. Dan kepada orang yang didakwati dia kena bersumpah bahawa dakwaan itu tidak benar. Baik, sekarang kita nak tengoklah secara ringkas, sebab dia ada kitab khusus ni, bab nak bincang hadis ni saja dalam bab mudda'a alaihi bab al-qada ni. Nah, dia ada berapa setengah ulama tulis 2 jilid bincang bab kehakiman ni saja dalam konteks agama kita ni, konteks Islam. Al-bayyinah, apa maksud al-bayyinah? Bukti. Jadi kalau kita tengok hurai ulama dia kata al-bayyinah, dia kalimah al-bayyinah umumnya, secara umumnya kalau disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis Nabi, al-bayyinah ni dia memberi erti sesuatu yang boleh membawa kepada kebenaran. Itu bayyinah. Itu maksud bayyinah, sesuatu yang boleh membawa kepada kebenaran. Misal sini Ibnu Qayyim, salah seorang yang Ibnu Qayyim ni dia ada kitab khusus berkenaan dengan bab qada ini. Dia kata dia bahas tentang bayyinah. Hak orang panggil bayyinah, bukti ni apa dia? Dalam kitab dia I'lamul Muwaqqi'in dia ada sebut. Dia kata al-bayyinah kalau yang digunakan dalam Al-Quran dan nas hadis Nabi SAW dan para sahabat, kalau dalam Quran sebut al-bayyinah, dalam hadis Nabi sebut al-bayyinah, dan juga sahabat sebut tentang al-bayyinah, umumnya dia memberi erti nama kepada setiap sesuatu yang memperjelaskan kebenaran, nama kepada sesuatu yang yubayyinul haqqa, yang menjelaskan kebenaran. Tak kira kita kata kebenaran agama maksudnya, misalnya kita kata tengok kejadian alam ni juga dikatakan bayyinah alam ini. Sebab selama mana manusia tengok alam ni, dia boleh jadi yakin kepada Tuhan, jadi mengucap 2 kalimah syahadat, bukti keagungan Tuhan. Lama dia tengok kehidupan manusia, uniknya kejadian manusia. Jadi apa sajalah, secara umumnya apa saja yang menerangkan kepada kebenaran, maka orang panggil bayyinah. Termasuk dalam bab mahkamah, bab apa sajalah, bab kehidupan kita seharian, yang mana bila kita tengok sesuatu, bila kita bercakap tentang sesuatu, kita bincang tentang sesuatu dengan maksud untuk capai kebenaran, semua itu merupakan bayyinah dalam istilah Al-Quran, istilah hadis dan istilah para sahabat. Namun dalam istilah fuqaha, misalnya kita ambil dalam hadis ni, dia masuk mana fuqaha faham lah, berdasar bila kita nak bawa hadis ni dalam konteks fiqh, maka bayyinah ini kita kena faham lah dalam konteks fuqaha. Dalam konteks fuqaha, kalau istilah fuqaha, bayyinah yang dimaksudkan adalah khusus dengan saksi dalam kes-kes tertentu. Saksi, misalnya tuduhan berzina, ada saksi, apa lagi saksi? Panjang cerita lah saksi tu, dia punya prasyarat dia, ciri-ciri saksi tu. Ini maknanya bayyinah dalam konteks fuqaha. Mana saksi, bukti yang membantu dakwaan. Sumpah, semua tu masuk bayyinah lah. Sumpah untuk untuk tolak dakwaan ke atas dia, itu juga dalam konteks fuqaha disebut sebagai bayyinah lah. Maknanya kita boleh faham di sini, bayyinah, kalimah bayyinah ini kalau dalam konteks Al-Quran hak disebut secara umum, itu dalam konteks hadis dan sahabat dia merangkumi lebih luas, melepasi makna yang diberikan oleh ahli fiqh itu. Kalau dalam bab fiqh, ni bila kata bayyinah ni, misalnya dalam bab ni oleh fuqaha, maknanya saksi lah, orang manusia itu yang menjadi saksi dalam satu-satu kes.
Yang kedua, kalau dalam asal lah sebut dua orang saksi. Dua orang saksi kan. Kalau lelaki dua orang. Kalau lelaki seorang, perempuan kena dua orang, jadi tiga. Itu. Walaupun ada juga ulama kata kalau setengah-setengah kes yang tidak berat, seorang sudah dikira bayinah. Ada juga. Walaupun asalnya kena dua orang. Seorang ni tak boleh. Sebab dia tidak kuat, dhaif dia kira kalau seorang. Tapi setengah-setengah kes yang tidak besar, dan kes biasa lah kita kata. Kita tengok anak bulan seorang ada dah. Kita tengok anak bulan nak raya ni tak seorang yang adil. Pekor kata tak apa dah. Tidak, kalau lebih pada tu lebih lagi. Ada seorang yang adil kata dia tengok nampak anak bulan. Tak boleh puasa kena raya dah kita. Ada kiki gitu. Kalau dia tu diyakini sebagai seorang yang thiqah, yang adil, tak apa dah. Tapi kalau ada lekih melibatkan maruah orang, tak boleh. Kalau ada 4 orang pun nak tengok ni, takut lagu mana ni saksi ni. Maknanya perlu tu yang perlu pada perbicaraan di mahkamah tu. Nak tengok saksi ni setara mana, ada kredibiliti ke tidak saksi ni. Seorang kata naik ke tangga, seorang kata naik ke lift. Lagu mana saksi lagu ni? Lepas tu dia cek mata dia, tak apa betul lah mana. Mata hilang kelayakan daripada jadi saksi. Ataupun saksi tu teruk. Misalnya bila dicek-cek peribadi dia ni teruk, pernah ada kes jenayah. Ataupun bila dia rupanya ada skandal dia ni misalnya, saksi ni. Ataupun dia ni jenis biasa terkenal lah pembohong misalnya. Mana bila orang sebut dia tu orang using selalu. Misalnya saksi biasa ni tak jadi apa, 10 tak habis saksi lagu ni. Mana tak ada kredibiliti. Tak semai saksi misalnya. Kalau dalam kes ni lah teruk lah mana. Tak boleh. Itu maksud bayinahnya. Tetapi yang dimaksudkan dengan al-bayinah dalam hadis ni, walaupun kita sebut tadi kalau dalam hadis Nabi, sebab tu saya kata secara umum, tetapi dalam hadis ni wal muradu bima fil hadis, yang dimaksudkan dengan bayinah dalam hadis ni adalah ma yubayyinul haqq min syuhudin aw dalalatin, sama ada bukti, saksi, dalil. Kalau tidak orang pun tak apa, tapi clue, qarinah, dalil, gini. Kita tengok dalam kitab fiqh, dia kata apakah bayinah dalam konteks fiqh ini mesti saksi manusia ataupun sumpah sahaja, dua tu ya ke? Dah. Mana ulama terima dia panggil bayinah hak sokongan, bukti sokongan, video ke, kaset ke, tapi hak tu tidak asas. Tidak asas. Mana tidak boleh jadi hak tu iktimad atau tu tak boleh. Tak boleh. Hak tu sebagai bantuan boleh. Qarinah lain. Dalam perbicaraan mahkamah dia akan tubiklah qarinah. Dalil-dalil lain yang mana hakim dan pihak pendakwa dia akan tengok, rupanya sini ada kelanggaran sini, dia akan tengok situ. Itu dia panggil hak tu diperakui oleh syarat, boleh lagi. Tetapi hak tu tidak asas. Dalam setengah kes, khususnya dalam kes yang melibatkan seks, hak tu tak boleh, tidak asas. Bahkan kalau nak asas pada hak tu, dia tak lekat lalu kikih pun tidak patut dibicarakan kalau atas semata-mata hak tu. Sebab banyak keraguan. Kalau orang sendiri tu pun, manusia sendiri tu pun, dia tidak boleh terima selalu juga. Mana perlu disaar juga oleh peguam itu. Ini disebut dalam kitab lah. Mana kalau saksi, sebab gini, dia zaman sahabat itu, zaman Sayyidina Uthman. Zaman Sayyidina Uthman ada pegawai dia dituduh minum arak, gini dituduh. Sayyidina Uthman tahu, yakin Sayyidina Uthman bahawa pegawai dia itu tidak salah. Walaupun dia kata hukum sebab. Walaupun dia yakin tidak salah, sambil menangis menjatuhkan hukuman. Sabarlah, dia kata. Oleh kerana benda ni nampak zahirnya, nampak tidak berpihak kepada kamu, benar balik pendakwa, tapi dia yakin. Tapi tak boleh nak bukti ke mahkamah keyakinan dia. Sebab dia kira dia kira zahir. Bila cukup bukti, Sayyidina Uthman cukup yakin. Sebab apa? Sebab pegawai dia seorang yang warak, seorang yang baik, tapi dituduh. Maka dihukum. Dia kata dalam kriminal. Benda tu boleh berlaku. Sebab tu kita tengok dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi ada sebut ni, Nabi kata kes yang aku putuskan, aku sendiri sebagai hakim yang memutuskan satu-satu kes.
Kalau aku ni memutuskan satu berdasar pada kenyataan hak zahir, kenyataan zahir dalam mahkamah, melihat kepada pihak pendakwaan sebut gini-gini, dia ada pula juri dia, panel juri ni berbincang dengan hakim dan sebagainya, tengok kuat mana. Sebab Nabi kata boleh jadi setengah-setengah kamu dia petah bercakap, dia hebat menggunakan bahasa, dia pandai olah maklumat, bukti, menyebab jadi nampak dia benar. Hakikatnya Allah tahu dia tidak benar, tetap aku akan jatuhkan hukuman kepada orang yang kena dakwa, walaupun dia tak benar. Tapi atas dasar kita nampak dia, mana dia boleh, dalam istilah lain dia nak melampaui keraguan yang menasabah tu lah. Nah, itu je. Bila aku jatuhkan hukuman dia benar dalam kes tu, bukan bermakna dia benar. Nabi kata bukan bermakna dia benar. Kalau dia bohong di dalam pendakwaan dia mereka cipta bukti dan dia olah pandai peguai yang hebat, al-hanafil kalam, Nabi kata hebat bahasa dia, maka sebenarnya kes yang dia menang, yang aku bui dia jadi menang dalam kes tu, sebenarnya hakikatnya dia mendapat potongan api neraka. Nabi kata potongan api neraka. Orang lagu ni menang atas dunia, tapi hari akhirat masuk neraka. Tu terang Nabi sebut. Jadi daripada situ ulama buat kesimpulan bahawa orang menang dalam kes mahkamah ni, hak tu secara fiqh saja. Secara hakikatnya kalau dia tu berbohong tapi dia menang, kes tu berpihak pada dia, mana kes tu tak selesai hakikatnya. Kes tu akan dibawa di mahkamah Allah semula, dia akan kenalah situ. Sebab tu umat Islam ni kalau dia benar, tiba-tiba dia kalah dalam perbicaraan, tak seterusnya. Dia kena sabar. Kena insaf, kena akui ini takdir Allah. Dia akan dapat yang lebih baik daripada hak dia duduk kejar, hak dia duduk berlawan dalam mahkamah. Dia akan dapat lebih baik daripada. Kena yakin itu berdasar pada hadis. Jadi sebab tu umat Islam ni dia tak apa. Sebab tu dalam hadis sebut Allah kagum pada orang Islam ni. Kalau dia dapat nikmat, dia syukur. Kalau dia ditimpa musibah, dia sabar. Semua tu baik semua untuk orang Islam. Itu kelebihan orang yang beragama. Jadi dalam kisah ni pun begitulah juga. Jadi itu maksud bayin. Jadi bayinah ni benda yang boleh manusia reka. Bayinah ni manusia boleh reka. Dia pakak. Tu. Mana kalau konspirasi dia, kalau dia pakak tu, mana di kalangan orang hebat-hebat, misalnya dengan tu hakim dia pakak, dengan juri dia pakak, dengan polis dia pakak. Boleh jadi manusia ni, boleh jadi, boleh berlaku benda tu. Di mana-mana zaman pun boleh berlaku. Sebab tu Nabi peringat dah dalam hadis tadi, ingat. Sebab tu kita akan tengok akan datang. Asas perundangan agama, jatuh hukum ni dia ada 3 prinsip besar. Ada 3 prinsip besar. Istimewanya syariat Islam ni berbeza dengan hak lain. Sebab kita ni semua aktiviti kita dia mesti kait dengan syurga dengan neraka. Dia mesti kait dengan takut pada Allah. Itu keistimewaan. Jadi ulama buat 3 da'aim dalam proses nak memberi hak pada manusia dalam konteks perbicaraan di mahkamah. Ulama letak hakim tu yang mana dia kena faham benda ni. Orang yang terlibat tu mesti dia ada, sama ada dia peguam ke, dia pendakwa raya ke, dia hakim ke, dia mesti ada 3 tanggung. Apa dia? Yang pertama sekali, dia kena ada diniyah, sifat orang yang beragama. Diniyah, dia kena ada. Itu dalam berbezanya tasyri' Islam ni, dia bersifat dinih, bersifat agama. Apa maksud bersifat agama tu? Al-khawfu minallahi ta'ala, takut kepada Allah. Waktu email dia sebut sama usikum wa iyaya bitaqwallah tu, faqad fazal muttaqun itu. Kalau kita gagal di mahkamah di dunia, kita akan selamat di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita dapat hak kita. Manusia boleh rekod beribu bukti untuk perkenalkan kita. Tetapi hakikatnya dia boleh perkenalkan kita sementara saja atas dunia. Di hari akhirat dia akan berada lama di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertamanya diniyah. Ciri yang istimewa syariat Islam ni, itulah pertama sekali dia bersifat diniyah, keagamaan yang menjurus kepada takut kepada Allah. Takwa lah maksudnya. Setengah ulama kata diniyah, terus kita sebut takwa kepada Allah. Yang kedua, prinsip syariat Islam juga adalah bersifat akhlakiyah, moral, akhlak,
iaitu at-takhalluq bil khuluqil al-hasan. Mana orang yang nak melaksanakan syariat Islam itu, dia mesti berakhlak dengan akhlak Islam, mesti ya. Itu tonggak dia. Dan termasuk ulama sebut pula perincian, dia kata termasuk at-takhalluq bi khuluqil hasan itu adalah hubbun nas. Dia sayang kepada orang, dia cinta, kasih kepada manusia. Dia kena ada perasaan itu. Sebab tu prinsip dalam konteks kehakiman kita ni berusaha nak supaya orang itu dilepaskan daripada hukuman itu. Mana ada suara keraguan, tak boleh. Udrul hudud bisyubhat, ditolak hudud, hukum yang sudah sabit, yang tak boleh nak agih dah kata hudud ni, tak boleh nak agih dah hudud ni. Nah, barang yang tentu ada nafi waktu boleh rosak akidah. Tengok molek dia kerja apa lah Quran. Tengok molek. Nah, kena kelih molek. Ada tentu ada lah tu. Nah, jadi tolak. Banyak kita tengok dalam kes maknanya tidak dilaksanakan hudud zaman Sayyidina Umar misalnya. Nah, bila berlaku tak cukup syarat dia. Rakyat susah. Apa pertanian tak jadi misalnya kes kemarau. Ikutlah apa sajalah. Tak pernah berlaku ni kes kemarau. Kering kan. Dalam kelas sektor ekonomi terbukti kalau tu nak makan tak boleh, kalau dia cuy tak boleh laksana hudud atas diri dia, tak boleh. Maka dia kena sebab tu kalau saya baca dalam kitab tengok berkenaan dengan penghakiman dalam Islam, dia kata soal hakim tu dia kena cek dulu orang ni dia cuy ni apa. Kalau terbukti berdasar pada siasat bahawa dia mencuri ni kerana terdesak sungguh, maka tu perlu ditangguhkan hukum tu. Boleh jadi kena ta'zir sudah, tak perlu pasal apa mereka kerak tangan misalnya. Mana dia kena tengok. Kalau kita tengok dalam kitab panjang cerita bahar tu, kena tengok keadaan tu macam mana. Lepas tu dia tidak lepas gitu. Jadi benar ni kalau nak dedah, kalau kita dedah ke sebab tu kita tak nampak lah sebenarnya orang kafir akan tolak hukum Islam kalau didedah dengan cara yang betul. Sebabnya orang itu bila sahabat kena naik ke mahkamah, dicah dia tu salah, tiba-tiba dia tidak dihukum hudud kerana sebab-sebab tertentu, kerajaan tak boleh lepas saja. Bahkan dia sebut dia mesti diberi pekerjaan. Kerajaan kena kira lagu mana, kena beri latihan cara bekerja lagu mana, kena bimbing. Kerajaan tu tak boleh lepas saja di bawah kawalan kerajaan dia tu. Apa tu? Kalau dia tak ada kerja, curi pula. Jadi setelah diberi kerja, diberi peluang, diberi kita kata modal untuk dia berniaga dan dikawal selia oleh kerajaan, dicek setiap bulan, ada semua bahagian cek semua sekali lah kita kata atas nama satu sistem. Tiba-tiba dalam keadaan tu berlaku lagi kecurian, memang baru munasabah nak dijatuhkan hukuman pada dia. Jadi apakah benda tu berlaku sekarang ini? Kita tengoklah mana kalau benda tu berlaku, berlakulah. Kalau tak berlaku, tak berlaku. Begitulah kita boleh royak ayat. Yang ketiga, tonggak yang ketiga, ciri istimewa syariat Islam ni adalah dari segi qawanin, undang-undang dia. Undang-undang Islam, peraturan Islam tu memang dia hebat. Sebab dia bukan hukum zahir manusia saja. Undang-undang Islam dia juga menyentuh perasaan naluri manusia. Itu undang-undang Islam. Undang-undang Islam ni dia bukan bermaksud nak hukum orang tak, tapi sebenarnya dia mendidik jiwa manusia. Nakalan min Allah itu. Dia ada unsur cegahan. Dia ada tu. Barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak buat tu dia kena cara. Ada kaedah dia. Kena lakukan dengan cara yang betul. Maknanya untuk dilaksanakan hukum Islam tu, dia kena tutup semua ruang menyebabkan manusia jadi jahat. Dia kena tutup. Itu kaedah besar. Bila nak dilaksanakan hukum Islam, ruang-ruang yang ada yang boleh menyumbang manusia melakukan kesalahan itu, kerajaan kena letak keutamaan dalam kepala kerajaan itu. Dia kena letak itu keutamaan. Ruang-ruang untuk berlaku mungkar, maksiat itu dia kena tutup sehabis-habisnya. Kerajaan kena habis duit banyak untuk tujuan itu. Itu kalau maknanya kalau kita bersiap siaga untuk laksanakan hukum Islam, dia kena buat hal tu dulu. Kena bina peluang pekerjaan, kena sediakan peluang pekerjaan pada rakyat. Dia kena sedia dulu. Kita panggil prasarana dia tu lah. Kena sedia dulu biar lengkap. Apakah kita sedang menyediakan tu?
Kita boleh tengok sendiri. Nah, kita boleh tengok sendiri. Mana adakah kita sudah berada di atas landasan ke arah itu, ataupun tak naik lagi atas landasan. Kalau tak naik lagi, kena naik cepat-cepat. Nah, kena naik cepat-cepat. Innas safinata la tajri 'alal yabasan, kata penyair Arab. Sesungguhnya kapal ini dia tidak akan berlayar di atas tanah yang kering kontan. Tanah tandus tak akan bergerak kapal tersebut. Royak nak gerak saja, duduk atas darat tak gerak, duduk lagu tu. Tak boleh. Mana kalau kita nak bergerak dalam konteks kita di sebuah kapal, dia kena sediakan laluan yang munasabah. Hal sesuatu. Ini kalau duduk tengah pada pasir tak jadi apa. Mana kena letak landasan kita tu nak ke tidak benda ni. Kalau nak, insya-Allah Allah akan buka jalan. Fa iza azamta fatawakkal. Kita nak serahkan, insya-Allah ada jalan. Baiklah, kita nak sebut kesimpulan ya, kesimpulan. Kita ambil kesimpulan, mungkin tak sempat juga dengan sebab kesimpulan pun banyak juga dalam beberapa buah kitab ada disebut. Pertama sekali, daripada hadis ini kita nampak beberapa perkara. Yang pertamanya, orang yang mendakwa dalam pembunuhan, kes pembunuhan. Dia kata dia dakwa mana seseorang ni bunuh seseorang. Dia bunuh orang, dia dakwa gitu. Ataupun sebab dalam hadis ni sebut dima'ahum, maksudnya kes pembunuhan asalnya. Tapi dalam syarah-syarah hadis saya tengok maksud dima'ahum tu kemuncak. Jadi dakwa tidak semestinya kes kematian. Kes yang menyebabkan serangan tubuh, cedera, luka dan sebagainya. Kalau ada bukti kawan ni yang buat, dia kena ada bukti, Mana termasuklah kau boleh didakwa. Walaupun dalam kitab-kitab apa kau sebut dakwa apa sahaja pun boleh buat, tapi kena ada bukti. Begitu juga dakwaan tentang harta. Kalau ni kita boleh kias sendiri lah. Saya sebut ni kalau kisah tanah misalnya, banyak berlaku kisah tanah. Misalnya kisah berlaku ni ada berlaku. Minggu lepas ada seorang satu keluarga cerita pada saya kisah tanah berlaku cara antara natu dengan tua ya, tidak jauh. Pak baru tu tengah hidup dia tengah cara lalu. Jadi di sana tua dia ni nama lagi tua ni. Kebetulan aku dia pun ingat molek, cuma dia tak apa cerita. Tapi bila anak dia mari duduk sekali dia jadi ingat molek. Bila makan cukup, pakaian cukup, anak dia jaga molek, dia teringat, apa harta aku boleh kena tu lakon. Tu asal cerita. Jerit dia. Enggak kebetulannya anak dia ni, cucu dia ni ada jenis orang-orang ini je lah. Dia ni biasa reti ke undang-undang. Dia kata ada ruang untuk ambil balik tu. Apa habis duit sikit, dia pakak duit. Mula buka file pula 8,000, dia cerita lah. Masuk cara. Memang nama habis jadi nama natu dia. Dia ayat mahkamah, dia kata dia tidak pernah bui pun. Jadi dia mana dia dakwa mana berlaku penipuan. Dalam kita kata pindah hak milik tanah tu sudah berlaku penipuan. Lepas tu ni ada dengan sahaya pak cik apa ni cak jari. Baru tu anak terti sahaya cak jari. Memang kena cak jari. Ni dia kata dia ingat ada cak jari tapi atas kereta. Dia kata. Tu. Jadi hak cak jari hak tu dia kata. Nah tu dia kata nak buat pinjam. Moga dia tak reti baca ni. Gitu. Jadi naik mahkamah. Cara. Kena cara dulu. Benar tu. Jadi sedap alik dia ni sebab dia pergi kecek dengan orang kampung kata sekapung kita nak pergi mahkamah. Kita nak ayat nak tu dia tipu. Tu kata, hati kata sedap alik bocik ni. Sedap alik bocik ni sebab sekapung kata kita nak pergi semua sekapung ni. Rupanya orang kecil orang nipu ni. Kalau ada orang suka orang nipu tak tahu dah. Orang benci pada orang nipu ni secara fitrah manusia ni. Siapa sekapung nak? Saya kata, hamba boleh tu pes orang. Sekali baru nak merawat. Jadi adalah. Jadi orang teruk habis jadi. Sehingga anak dia tak boleh sekeping rambut tadi. Ada jenis maksud lagu tu.
Oh, ni padahal kawan ni yang nak tu diperkaya dah. Gaji sekelami 7-8 ribu dah tu. Guru besar benar tu. Ha ni lah kita sebut zuhud-zuhud orang ni tu. No. Jadi tak kena. Tak cukup. Siapa tipu? Sedangkan kawan ni ada anak beberapa orang. Dia tak tahulah ke mana. Tetapi kalau mengikut apa ni lawyer kata, dia kata sedap lah kita sebab orang kapus-kapus. Dia kata kita pergi ngabah dia kata. Jadi saksi di mahkamah. Sebab orang benci, penipu ni. Menyusahkan orang. Jadi kukuh mana pun orang yang dakwa terhadap pembunuhan, saya ikutlah apa saja secara umum kita sebut harta, mesti la buddalahu min bayyinatin tadullu ala madda'ahu. Mesti dia tu kemukakan bukti yang menyokong dakwah dia. Tak ada bukti tak boleh. Dia kena ada. Ini asas ni, secara asas ni. Walaupun kalau kita tengok dalam kitab-kitab disebut pula kalau orang dakwa seperti tadi pocik tua, dia pun nak cari bukti lagu mana. Tapi ternyata dia ni teraniaya. Orang boleh tengok betul pocik ni walaupun dia tak ada bukti pun. Dalam kes lagu tu hakim dia ada kuasa siasat. Walaupun pocik tu dakwa tak ada bukti. Ada disebut, ada peruntukan dalam syariat. Dia orang tua. Dia pun dia ingat saya tak kata gini. Dia pun tak erti. Dia kecek pun tak apa bukti. No, orang tua. Tapi ingat boleh. Siapa hakim tu kata, dah. Pocik ni tidak nyaya. Oh, tu. Jadi nak buat lagu mana? Kalau dia ada peruntukan dalam syariat, saya tengok dalam kitab, kalau ada kisah seorang lagu ni yang lemah, yang tidak berpendidikan lagu ni, bila dia dakwa, lepas memang kaji kena siasat. Antara benda disebutnya, di mana tanah tu? Tanah duduk mana? Pocik ni tinggal mana? Dia kena pergi siasat dengan orang kampung. Dia kena hatta mana penyiasat pergi siasat. Jodoh tanah ni asal gini. Sebab tak nak sabuh anak Amawi kan aku ni tak sabuh tanah. Mesti ada tak kena ni. Dia kena guna juga tu logik. Itu makna qarinah dia panggil. Dalam mazhab Syafi'i kita diterima qarinah. Dalil-dalil walaupun tak ada bukti, tetapi fakta-fakta yang dikira kemunasabahan itu boleh digunakan untuk menjadi asas nak siasat kita. Disebut dalam kitab Al-Quran disebut tu. Nanti ada bukti bermakna, nanti ada bukti kok kukuh belaka. Maknanya untuk disiasat tak apa. Boleh tu. Jadi setiap orang yang didakwa, ni berkait dengan orang yang didakwa. Tadi orang yang mendakwa. Bagi orang yang dakwa pula wajib kat atas dia. Bagi orang yang dakwa dia, bila dia menafikan dakwa tu, dia kena bersumpah. Demi Allah dia kata, saya tidak melakukan perbuatan. Dia nafi. Ataupun dalam ni maknanya dia menafikan tuduhan itu. Gitu maksudnya. Maksud sumpah tu mana menafikan tuduhan. Inilah pendapat majoriti ulama. Dia kena bersumpah dalam konteks agama. Kalau mahkamah lah ni dia menafikan saja, tidak betul wabillahi wa tallahi, tidak bersumpah gitu. Tapi dalam konteks agama dia kena bersumpah. Disebut ini pendapat aksaril fuqaha, majoriti ahli fiqh kata kena bersumpah. Dan tidaklah disyaratkan misalnya dia dakwa ki harta dia kena tipu gini kau kawan tu. Tak apa kalau dia tidak kena pun boleh. Tidak disyaratkan mukhalatah. Tak apa boleh walaupun tak kena pun boleh. Kita tak pernah berusaha kita tidak boleh lekat juga kita. Walaupun setengah-setengah kata dak. Orang nak dakwa dalam ki harta yang melibatkan urusan mesti dia kena buktikan bahawa dia memang terlibat dalam urusan itu. Ada juga dalam fiqh kata gitu. Tapi mengikut mazhab Malik tak perlu. Dia dakwa gitu tak apa dah. Tu khilaf lah tu. Jadi banyak lagi ada sekitar 7-8 lagi dia punya kesimpulan ni, insya-Allah kita bincang minggu hadapan. Banyak lagi, jadi benda ni kita akan sebut sebab poin ni banyak duduk pada kesimpulan dia tu. Insya-Allah kita akan bincang minggu hadapan masa setakat itulah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.